Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi seperti yang cikgu janji semalam, hari ni kita nak bincang soalan tugasan yang cikgu bagi semalam ya. Jadi cikgu nak awak tengok balik soalan yang cikgu bagi semalam. Okey, soalan dia adalah berkaitan dengan kepentingan air dalam sel. Jadi kalau perhatikan pada soalan yang cikgu bagi semalam, okay, ada maklumat yang telah cikgu bekalkan dalam soalan. So, air mempunyai formula kimia H2O. Bermakna bahawa satu molekul air terbina daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okay, jadi pada suhu bilik, ia adalah cecair yang sangat jernih, tiada rasa dan tidak berbau. Jadi soalan dia dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Jadi awak perlu nyatakan kepentingan air dalam sel. Jadi awak gunakanlah sama ada peta bulatan pun boleh ataupun awak nak gunakan peta buih pun boleh juga. Jadi untuk hari ni cikgu nak bincang dengan awak. Okay, kita nak bincangkan berkaitan dengan apa kepentingan air dalam sel. Jadi contoh soalan yang cikgu bagi tu, itu adalah contoh soalan format SPM. Cikgu tak ingat dah daripada soalan daripada tahun bila cikgu ambil tapi itu contoh soalan format SPM. Untuk yang batch awak KSSM, cikgu dah share dah dengan Afiq, minta Afiq share dalam grup kelas format terbaru soalan SPM KSSM bagi kertas bio. Okay, baik. Jadi cikgu tak nak ulang dah berkaitan dengan sifat air. Yang ini kita dah bincang dalam kelas hari tu. Okay, kita dah bincang dalam kelas, tapi hari ni cikgu nak fokus pada kepentingan air dalam sel. Baik, jadi yang pertama sekali, air dia mainkan peranan yang sangat penting dalam kita kata memberi sokongan, dalam sistem memberi sokongan. Jadi air memberi sokongan kepada struktur sel kerana kenapa sebab 90% daripada jumlah jisim protoplasma adalah terdiri daripada air. Jadi poin dia dekat sini, kepentingan air yang pertama adalah sebagai sokongan. Baik, yang kedua, air juga dia berfungsi untuk menyediakan permukaan lembab. Jadi contohnya, kita tengok contoh dekat sini. Contohnya proses pertukaran gas yang berlaku di bahagian alveolus. Yang ini awak dah belajar masa awak tingkatan 3 lagi, awak dah bincangkan tajuk proses pertukaran gas. Jadi pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida berlaku di antara alveolus dan juga kapilari darah. Jadi permukaan alveolus itu berada dalam keadaan lembab, okey, untuk membolehkan gas oksigen ataupun kita kata gas respirasi dia larut dalam permukaan yang lembab tadi, maka proses pertukaran gas tadi akan berlaku dengan lebih efisien. Jadi itu yang kita katakan fungsi kedua air ataupun kepentingan air yang kedua adalah menyediakan permukaan yang lembab. Okey, baik. Poin yang ketiga, okey, air juga dia bertindak sebagai medium tindak balas. Jadi bila kita tengok balik, ada banyak tindak balas biokimia yang berlaku dalam sel kita, dan tindak balas biokimia ini dimangkinkan oleh enzim, dan tindak balas biokimia yang dimangkinkan oleh enzim akan perlukan kehadiran air. Okay, contohnya tindak balas hidrolisis. Tindak balas hidrolisis maltosa kepada molekul glukosa. Jadi dalam proses hidrolisis, maltosa kepada molekul glukosa, dia melibatkan penambahan satu molekul air. Ini yang kita katakan bahawa air penting sebagai medium dalam tindak balas kimia. Baik, yang seterusnya, okey, poin yang seterusnya, air juga dia memainkan peranan penting, okey, bagi proses pelinciran. Kita tengok sini poin dia, air merupakan juzuk utama mukus dan bendalai sinovia. Jadi mukus, contohnya mukus ni, dia hadir pada salur pencernaan kita. Jadi kehadiran mukus pada salur pencernaan kita tadi akan membantu untuk memudahkan pergerakan makanan tercerna di sepanjang salur pencernaan.
Okey, manakala untuk bendalih synovial, ini adalah bendalih yang berada di bahagian sendi kita. Yang mana bendalih synovial fungsi dia adalah untuk melicinkan pergerakan di sendi. Okey, itu adalah poin yang keempat. Okey, yang seterusnya, air juga penting untuk mengekalkan keseimbangan osmosis. Di kuantiti air dan juga garam mineral yang terlarut akan menentukan tekanan osmosis darah dan juga bendalih interstice ataupun interstitial, ya. Okey. Dan tekanan osmosis dalam sel tumbuhan ni. Bila kita sebut tentang mengekalkan keseimbangan osmosis, okey, tekanan osmosis dalam sel tumbuhan, dia membantu sel tumbuhan supaya dia berada dalam keadaan segah. Okay, yang seterusnya, fungsi air, kepentingan air adalah untuk dia penting dalam pengawalan suhu badan. Okey, yang ini awak boleh baca lah, tengoklah poin kat sini, Okey, yang seterusnya, air juga adalah terlibat ataupun kita kata bertindak sebagai medium pengangkutan. Okey, molekul-molekul, contohnya seperti molekul glukosa, asid amino dan juga gas respirasi. Itu merujuk pada gas oksigen dan juga gas karbon dioksida diangkut dalam bentuk gas terlarut oleh plasma darah. Okey, dan nutrien juga diangkut dalam kita punya badan kita melalui darah juga. Jadi sebenarnya 90% daripada plasma darah itu kandungan dia adalah air. Baik, yang terakhir sekali, kepentingan air adalah air ini bertindak sebagai pelarut. Air kita sebut dia sebagai pelarut semester. Kenapa dia air itu dinamakan dia sebagai pelarut semester? Sebab air itu adalah molekul yang berkutub. Okey, dia molekul yang berkutub. Jadi kebanyakan bahan kimia yang terlarut dalam air, contohnya bahan-bahan kimia yang terlarut dalam air, contohnya macam urea dan juga amonia, akan disingkirkan daripada badan melalui ataupun dalam bentuk air kencing dan juga air peluh. Jadi ini yang cikgu nak share dengan awak, okey, berkaitan dengan kepentingan air pada sel. Jadi cikgu harap tugasan yang cikgu bagi tu semua dah siapkan. Okey?